Tanah ini mula-mula dipakai apabila nenek moyang kita sampai ke sini. 1920-an. Pada tahun 50-an, British masih benarkan kita berusaha di atas tanah itu. Dari pukul 7 pagi ke 6. Lepas tu curfew lah. Sampai pada tahun 60-an dan 70-an, Lompong biji timah mari. Lepas tu mereka pergi tinggalkan itu kolam-kolam dan sekarang sebagai satu sumber air bagi petani. 我一路都係我爸做治理俾我做咁樣嘅啫，做到依家咁樣。我就講農夫咧都好大貢獻㗎啦，喺馬來西亞，種到馬來西亞咁多人有得食，定有人哋講有三餐安飽嘛。佢哋有得食，我哋都係揾多少嘅啫，都唔係揾多鐳嘅，都係最辛苦。人哋講最下等嘅工作嚟嘅呢啲係。Cari makan boleh lah gela, mau untung lebih tak boleh. Ada timun tua, telung bulat, ubi, geletik, lagi limau, kesturi. Dia semua pun boleh pergi Singapura. Jagung dia pun boleh semua ekspor lah. Ada cantiknya. Ada yang hendak pergi Selayang, ada yang hendak pergi Penang, Kedah dan juga Kelantan. Satu hari lebih kurang 60,000 kilo. 60,000 kilo sayur itu tidak termasuk jagung. Sini tampaklah banyak besar. Ada belah ikannya, ada tanaman sayurnya, ada belah ayamnya, belah itiknya. Semua orang pun ada sumbang negara gaya majunya. Kita sini biar belah ikan tanah sayur, saya boleh cakap satu Malaysia paling profesional. Ya. Pada tahun 2005, pegawai PKP tiba-tiba datang cakap nak ambil semua tanah ni yang kita usaha ni sebanyak 3,330 ekar. Pada masa itu kita memang takut. Dan sekarang ni lagi sekali mereka mali. Kita tak tahu siapa mau jadi. 50幾歲啦，轉咩行都係難噶啦。政府部門唔收，掃街都唔話。點樣嚟做？做得咩？係愛都冇相干，掃街都冇相干，有份職業嘛？又唔識地打啲咯，又冇讀到書，做翻老本行啊！去揾下睇有冇啦。咁老都唔知仲有人愛冇添喎，又愛供車又愛供話陰公啊！呢排都冇顧到農業嘅人嘅，呢個冇顧到我哋啲農夫啊！我哋種咁多出去俾佢食，又係掟我哋。你送埋入口，送埋又食貴菜，梗係攞本地㗎嘛，我哋好嘛咁咯。係估冇農民，你點樣揾得到咁多食嘅糧食啊？ Satu Malaysia semua orang makan sayur mah. Kalau sini sudah haram orang pergi tak ada tempat orang mau tanam sayur tak ada orang belah ikan Malaysia punya orang tak ada sayur makan, semua import Laki-luki betul tak? Bila kita dialog sama pertanian, pertanian bagi tahu petani bahawa apa yang kita punya protection cuma 30% of the market demand. Kenapa nak lagi mau angkat tanah, ambil kita punya tanah? Kenapa tak mau biar kita tanam lagi untuk meningkatkan percentage itu? Itu yang kita hairan, itu yang kita tak faham. Macam di Kelantan ada lebih kurang 300 petani kecil dengan penternak dan aktiviti ekonomi mereka menjana pekerjaan untuk ramai orang lagi. Ada juga pekerja yang kerja di kebun dan di kawasan penternakan ikan. Ada syarikat-syarikat kecil yang membekalkan racun, membekalkan baja. Lagi juga ada syarikat-syarikat yang membeli barangan itu. Orang yang bawa traktor untuk belang tanah tu
dan mekanikal untuk memperbaiki pam air kita. Jika petani-petani ini diusir, dipaksa keluar, ekonomi tempatan akan merudumlah. Tak ada pekerjaan. Kita tak mahu kerang. Yang penting kita boleh tanam saja. Perdana Menteri yang pertama Tengku Abdul Rahman pernah cakap, seorang rakyat yang sah boleh berusaha di atas tanah yang terbiak. Masa kita masuk tanah itu memang terbiak. Kita develop tanah itu dengan pertanian. Sekarang ini sudah berjaya. Tapak ni dulu ada lebih kurang 20 petani usaha di sini. Tiba-tiba BKMP mau jadikan tapak ni sebagai tapak perindustrian. Dan semua petani itu dihalau. Lebih dari 10 tahun, semua dijadi hutan. Kita pun faham, kalau Perak sini tampaklah dia mau buat high-tech park. Itu high-tech park pun banyak orang boleh dapat kerja. Pun banyak orang boleh hidup. Tapi you mau faham, lain tempat pun boleh buat mah. Mau buat kilang, mana-mana boleh. Cuma tengok piling kelapa saja. Tapi tapak untuk pertanian bukan semua boleh. Bukan semua sesuai. Yang paling penting sekali adalah sumber air. Itu tanam sayur. Dia semua bukan tiada saya bagi you satu tanah tempat 10 ekar. Dia boleh ada sayur sendiri hidup. Mau kecil miau. Lu tanah apa, tak ada ayu, mesti tak boleh hidup punya. Kalau jangan suka, kasih lu gunung. Ayu tak ada. Orang pun tak ada minum, ayu pun mau mati. Jangan cakap sayur, sama juga. Kita sudah tanam sini berapa puluh tahun. Kita punya tanah, kita sudah repair dia, sudah cantik. Ayu pun cantik, tanah pun sudah cantik. Orang pun banyak rajin, tanah sayur pun banyak cantik. Orang makan badan pun sehat. You kasih tanah kita baru punya, kita pun tak ada duit korek ini korang kita pun tak ada duit lah. Sekarang kita ada 7 juta hektar di bawah kelapa sawit dan kurang daripada 1 juta dibawa untuk pertanian, untuk makanan. Dan juga ramai syarikat sini ada syarikat tempatan. So dia punya untung pun masuk dalam ekonomi tempatan. Tapi jika macam high-tech park, dia punya syarikat semua daripada luar. So untung yang didapati tidak akan disekelik dalam ekonomi tempatan. Ada ekonomi yang lain, tapi bolehkah dia ganti ekonomi yang sedia ada? Makanan, sayur, rakyat yang paling penting ni. Ya, saya fikir ini macam. Okay? Jangan kasih itu orang gaya punya bangunan punya orang, angkat kita punya dana, kasih dia lagi gaya, kita mati jugalah. Saya minta government ini tampaklah, jangan halau kita pergilah. Tolonglah. 你講有60年牙蘭俾我哋種嘅芒，種咪可以生存，可以揾食咯，大家。馬來西亞入口又唔需要咁多，淨係本地生產都可以揾食咩？唔好咁樣嘛，俾啲地方我哋做，咁對馬來亞都好嘛。 Sekarang kuasanya dipusatkan dalam Menteri Besar. Dia tak perlu tanya siapa-siapa. Dan dia hanya buat saja. Solusinya saya ingat satu, kita kena bawa pengubahsuaian dalam kita punya undang-undang, kanun tanah negara, di mana kita tubuhkan satu jawatan kuasa pemantauan. Dan dia akan memantau. Tengok adakah petani di situ, adakah penternak di situ, adakah kampung-kampung miskin di situ, apa akan berjadi pada mereka, adakah kawasan itu dipakai untuk mengeluarkan makanan. Dan ini komiti boleh veto lah, dia boleh hentikan, dia boleh bantah. Di mana jika kita perlu tanah untuk industrial park, bolehkah kita pakai tanah peladangan? Tapi jangan pergi kacau tanah yang dipakai untuk menjana makanan untuk rakyat kita. Petani sini adalah satu invisible harta. Mereka pengalaman. Itu pun kerajaan tak pernah pakai 1 sen untuk melatih mereka. Saya harap tanah ini dikekalkan sebagai tapak pengelolaan makanan kekal.